Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid tahun 5. Hari ini bersama cikgu kita belajar lagi sejarah tahun 5 di bawah tajuk 1 ya. Kedaulatan negara. Hinggalah. Masih lagi di bawah unit 1 Instituti Raja Payung Negara. Okey murid-murid, minggu lalu kita telah belajar sedikit ya. Kita telah belajar sedikit tentang raja berdaulat, tonggak kerajaan. Ya murid-murid, masih ingat lagi raja atau sultan merupakan pemerintah tertinggi bagi sesebuah kerajaan berdaulat. Kerajaan pula bermaksud negeri atau negara yang ditadbir secara sah. Ya, itu pelajaran kita minggu lalu. Minggu ini kita sambung lagi di bawah tajuk Raja ditaati dan dihormati. Okey murid-murid, semua buka buku sejarah ya. Semua telah ada buku sejarah. Muka surat 6. Ya murid-murid. Okey murid-murid, kita belajar tentang raja ditaati dan dihormati. Ya, mari kita baca sedikit ya. Buku teks muka surat 6. Sikap taat setia rakyat terhadap raja telah terjalin sejak zaman dahulu lagi. Dalam buku Salatus Salatin, wadat atau perjanjian yang termeterai antara raja iaitu Seri Teribuana dengan rakyat iaitu Demang Lebar Daun menjadi asas pembentukan sikap taat setia tersebut. Rakyat berjanji untuk memberikan taat setia kepada raja. Raja pula berjanji untuk memerintah rakyat dengan adil dan saksama. Mari kita baca perbualan antara rakyat dengan raja ya yang telah dilakonkan oleh sekumpulan murid daripada buku Salatus Salatin. Murid-murid tahu buku Salatus Salatin ni apa dia? Ini adalah salah satu buku sejarah Melayu ya, banyak menceritakan tentang kehidupan masyarakat Melayu pada masa dahulu. Okey, kita baca dialog ya antara rakyat dengan pembesar. Perjanjian Patik mohonkan anugerah ke bawah Duli yang Maha Mulia. Segala hamba Melayu, jikalau ada dosanya ke bawah Duli, Patik pohonkan jangan ianya difadihatkan, dinista yang keji-keji. Jikalau patut pada hukum syarak, bunuh tuanku, jangan Duli tuanku aibi. Maksudnya ni apa dia murid-murid? Okey, rakyat diminta supaya raja bersikap adil kepada rakyat jika melakukan kesalahan ya. Okey, kita lihat apa kata raja. Kabullah hamba akan janji paman itu, tetapi hamba pun minta janji juga pada paman. Hendaklah oleh segala anak cucu hamba, jikalau ada salahnya sekalipun atau zalim jahat pekertinya, janganlah segala hamba Melayu itu derhaka dan menitikkan darahnya ke bumi. Jikalau mereka itu akan cedera, berundur hingga takluk negerinya juga. Baiklah tuanku, tetapi jikalau anak cucu Duli tuanku dahulu mengubahkan, anak cucu Patik pun berubahlah tuanku. Baiklah paman, kabullah hamba akan wa'ad itu. Ini adalah perjanjian ya antara rakyat dengan pembesar ya, dengan raja pada masa itu. Okey. Perjanjian ini ya kita telah termaktub dalam prinsip kedua rukun negara kita pada hari ini, iaitu
kesetiaan kepada raja dan negara. Oleh itu, sebagai rakyat haruslah memberikan taat setia sepenuhnya kepada raja atau sultan. Okey, murid-murid. Murid-murid sudah tahu apa dia wadat? Wadat atau wa'ad bermaksud perjanjian taat setia. Ingat ya murid-murid? Wadat bermaksud perjanjian taat setia, ya, antara raja dan rakyat. Ya, ingat murid-murid ya. Cikgu mahu semua murid-murid mesti ingat pelajaran kita hari ini ya. Wadat bermaksud perjanjian taat setia. Okey, boleh kita teruskan dengan Raja Berdaulat, muka surat 7. Okey, murid-murid. Ya, raja atau sultan, kita baca sikit ya. Raja atau sultan merupakan ketua bagi sesebuah kerajaan yang perlu ditaati dan disanjung oleh rakyat jelata melalui wadat antara Seri Teribuana dengan Demang Lebar Daun. Lahirlah konsep daulat dan derhaka. Okey, sekarang kita belajar pula apa dia daulat dan apa dia konsep derhaka. Okey, cuba lihat dekat-dekat sini ya murid-murid ya. Cikgu mahu murid-murid semua ingat, dengar dan faham betul-betul apakah dia daulat. Daulat ialah lambang kekuasaan tertinggi raja atau sultan terhadap kerajaannya. Raja atau sultan yang berdaulat mempunyai kewibawaan, sifat peribadi yang unggul dan kebijaksanaan tinggi untuk memerintah. Okey, itu adalah maksud kepada daulat. Ya, maksudnya raja atau sultan yang memerintah sebuah kerajaan mestilah yang mempunyai kewibawaan yang tinggi, berpribadi unggul, bijaksana, adil dan saksama dalam pemerintahannya. Ya, ingat murid-murid, itu yang dimaksudkan dengan daulat. Lambang kekuasaan tertinggi raja atau sultan terhadap kerajaannya. Okey, kita teruskan pula dengan maksud derhaka. Okey, apa dia derhaka ya? Derhaka bermaksud keingkaran rakyat terhadap titah dan perintah raja atau sultan. Rakyat yang derhaka akan dikenakan hukuman yang setimpal. Ya, bermaksud di sini keingkaran rakyat terhadap perintah raja atau sultan dipanggil derhaka. Ya, dipanggil derhaka. Rakyat yang derhaka akan dikenakan hukuman yang setimpal. Okey, kita baca sikitnya murid-murid. Raja berdaulat memastikan keamanan dan kesejahteraan terpelihara sepanjang masa. Rakyat dapat hidup aman dan damai di bawah naungan baginda. Okey, itu maksud kepada rakyat dapat hidup aman dan damai di bawah naungan baginda. Maksudnya di bawah naungan raja ataupun sultan. Okey murid-murid, kita sudah belajar 3 perkara pada hari ini, iaitu konsep, wadat, daulat dan derhaka. Cikgu harap sangat objektif pembelajaran cikgu hari ini tercapai, iaitu murid-murid dapat menerangkan ya kepentingan ya sikap tak setia terhadap institusi raja dan memahami konsep wadat, daulat dan derhaka.